Boleh. Okay. So hari ni kita nak santai-santai sajalah. Kita tak adalah nak complicated sangat. Kita nak memahamikan semua orang lah apa dia IoT Agro Challenge ni. Okay. Boleh tengok slide yang seterusnya. Okay. Saya rasa boleh mulalah kot dah 14 orang. Nanti rakaman ni kita akan provide jugalah, mungkin ada yang yelah kita fahamkan weekend kan. Okay. Slide terus. Okay, so secara umum lah, okay, mungkin tuan-puan pun dah maklum, okay, pertandingan ini pertandingan yang berkumpulan. So satu kumpulan ada 4 orang pelajar dan seorang pensyarah pembimbing. So kita banyak dapat soalan sebenarnya yang boleh tak dia nak hantar kumpulan dia lebih, nak hantar 2, 3 kan. So satu kumpulan je lah untuk satu college. So kita pun ada kapasiti lah, kalau lebih sangat kita pun tak boleh nak handle. Kalau ada soalan sepanjang taklimat ni boleh tanya terus lah. So kita santai je kan, boleh tanya terus. Tak perlu tunggu sampai akhir nak ada Q&A. Boleh je interrupt. Okay. Ada lagi satu soalan yang kami selalu dapat daripada coach-coach lain. Dia tanya, boleh tak kalau peserta yang dia hantar untuk IoT Agro Challenge tu sama juga pesertanya untuk aktiviti yang lain juga, pertandingan yang lain macam Maths e-shopping, kita ada soccer tank. Kita tidak galakkan lah sebab kita takut ada pertindihan jadual. So nanti kesian pula pada pelajar tu, dia nak pergi Maths e-shopping lagi, dalam pada masa yang sama dia nak kena pergi main soccer tank. So kalau boleh pilihlah pelajar yang berbeza-beza lah untuk satu kumpulan tu. So kita bagi peluang lagi untuk ramai pelajar masuk dalam pertandingan yang berbeza-beza yang diajukan oleh Robomatic ni. Okay. Okay, sebelum saya pergi detail lah apa dia sebenarnya IoT Agro Challenge ni, kami nak clarify sikit. Pada pandangan AJK, walaupun kita buat pertandingan, sebenarnya kita menganggap ni satu benefit untuk student yang kita bukanlah nak tengok siapa hebat tak hebat. Kita sebenarnya nak ambil peluang untuk kita perkenalkan IoT kepada pelajar. Mungkin ada pensyarah-pensyarah yang dia tahu dah tahun lepas kita buat Robomatic, kita ada soccer board. So itu pun IoT. Tahun ni kita upgrade sikit. IoT Agro Challenge ni yang barulah kita buat. Kita nak pelajar tu dia tahu IoT yang realistik lah. Kita tak nak dia tahu sekadar main game, sekadar seronok-seronok. So kita nak pergi lebih realistik. So kita pilih bidang pertanian lah. Macam dalam nama pertandingan sendiri kan agro kan. So memang berkaitan lah dengan agro. So pertandingan ni pelajar tu dia akan buat sistem. So saya akan explain lagi detail. Bila kita cakap sistem janganlah rasa macam complicated. Nanti kita slow-slow tengok apa yang kami akan provide pada student supaya dia tak rasa complicated sangat. Okay, kenapa kita pilih pertanian ni? Sebab kita nak lari sikit dari mainstream. Selalunya student bila kita tanya dia nak jadi doktor, nak jadi engineer, itu semua dah common. Tapi bila kita pergi ke bidang pertanian, rata-rata tak adalah student yang nak jadi petani kan, tapi sebenarnya dia punya field tu luas. So dia nak tengok sesuatu yang mungkin dia belum nampak lagi. Okay, so macam yang saya kata tadi, walaupun kita anjurkan pertandingan, tapi objektif utama kami nak pelajar yang menyertai tu dia bertambahlah knowledge dia pasal IoT, specifically IoT yang realistik dengan situasi yang sebenar lah. So kita bukanlah nak kata siapa bagus, siapa tak bagus. Dan untuk makluman juga, pertandingan ni dia bukan inovasi. Ada yang tanya, ini inovasi ke? IoT Agro Challenge ni inovasi ke? Kita tidak expect student untuk come up with something new. Tidak. IoT dalam agro dia memang dah lama dah. Kalau tuan-tuan tengok pun banyak dah alat-alat IoT berkaitan dengan pertanian yang dijual. Kalau klik kat Shopee pun jumpa banyak lah. So kita bukan expect inovasi. Kita nak dia belajar dan diintroduce pada dia. Okay, so kita pergi detail lagi, kita tengok IoT Agro Challenge tu. So
mungkin sedikit macam tak jelas lah kan di mata pensyarah macam mana IoT Agro Challenge ni, dah lah baru kan. So saya bahagi pada dua aspek lah. Satu alat elektronik, satu lagi apa yang pelajar tu akan buat, yang sistem sendiri. Okay. Boleh tengok slide next. Okay. Bila kita cakap pasal IoT agro, okay, IoT ataupun apa-apalah yang di bidang yang realistik dalam agro di luar sana, dia mesti ada peralatan dia, mesti ada elektronik dia. So kita tak boleh lari daripada elektronik ni. Tapi kami tidak mahu membebankan pelajar terlalu sangat dengan elektronik. Okay. So apa yang kami akan buat adalah kami sendiri, penganjur, kami akan sediakan litar elektronik yang lengkap. Kita dah pasang dah siap-siap. So student dia tidak perlu lagi nak fikir nak cucuk kat mana, ni nanti komponen terbakar, tak apa. Itu semua kami yang akan uruskan dan alat elektronik tu memang akan ada di sinilah. So nanti kita tak akan post lah, nanti adalah pensyarah tanya kan, akan post ke? Tak. Alat itu akan tetap ada di KML dan kami akan set up. So pelajar dah tak perlu fikir. Kita kan pelajar matrikulasi ni kalau terutamanya yang sains tu dia takut sikit nak cucuk-cucuk ni. Kalau teknikal tu macam okey sikit. So kita nak avoid dia pening kepala, kita set up kan. Cuma detail dia kita akan bagi tahu pada hari pertandingan. Dan sebelum pertandingan tu kita akan reveal sikit lah. Kita tak akan reveal sepenuhnya. Yang saya boleh katakan setakat ini, kita akan pakai Node MCU ESP8266. Saya tak nak bincang terlalu detail sebab saya nanti yang pening-pening kepala nanti kita buat dengan student. So nanti kita akan create Telegram channel dengan student. Semua info kita akan bagi melalui situlah. Okay. So kalau elektronik ni kami dah sedia, kami dah pasang, apalah yang student perlu buat? So student dia perlu guna dua platform ini. Satu adalah Blink 2.0 dan satu lagi adalah Arduino. Okay, kita tengok Blink 2.0 dulu. Okay, Blink 2.0 ni mungkin ada yang tak familiar, okay, terutama student pun mungkin ada yang tak familiar juga ni. So Blink 2.0 ini dia aplikasi. Okay, jadi alat elektronik yang ada di KML tu, student dia boleh kawal dengan hanya phone dia. Nanti kita akan tunjuk kepada student macam mana nak guna Blink lah, kita akan ada tutorial dia. Dan bila kita cakap pasal Arduino, memang kita tak boleh lari daripada programming lah. Student dia memang kena tulis programming. Tapi kita ambil maklum bahawa student matrikulasi, ada yang belajar computer science, ada yang tak belajar computer science, even yang ambil computer science sekalipun, semester 1 dia belum lagi ada programming. So kami ambil maklum bahawa peserta yang terlibat dalam pertandingan ini dia mungkin zero knowledge pasal programming. So sebab itulah pihak penganjur kami akan sediakan tutorial yang asas untuk peserta. Okay, kita akan tunjuk dia macam mana nak guna Blink, kita akan tunjuk dia macam mana nak guna Arduino. Tapi saya boleh kata kat sini kita akan sediakan yang asas lah, yang basic supaya dia faham IoT. Yang extra mungkin dia kena work sendirilah macam dalam kelas lah tuan-tuan dan puan. Kalau dalam kelas kita bagi yang senang, kalau dia punya homework kita bagi yang up sikit, macam tu lah. So dari segi prior knowledge mungkin pensyarah tak perlu risaulah, kita penganjur kita akan sediakan. Cuma at this point kalau tuan-puan tengok sendiri channel tu pun memang kosong lagi sebab video kita tengah private kan. Kita tunggu pendaftaran peserta selesai baru kita akan release video supaya semua orang dia boleh tengok video tu pada waktu yang sama lah, tak adalah awal sehari kan. Okay, so saya cerita sedikit lah macam mana kaedah pelaksanaan, tapi tidaklah terlalu detail, nanti terlalu complicated kan. Yang detail-detail nanti kita bincang dalam Telegram group ke macam mana. Okay, cuma pada waktu hari pertandingan tu kita akan ada satu tempoh masa lah, mungkin beberapa jam, kita minta pelajar yang terlibat tu dia duduk dalam satu bilik. Macam kita quarantine kan dia. So hari pertandingan tu maklumat melalui litar tu kami akan beri. So sepanjang waktu tu pelajar tersebut dia berbincang lah dalam tu. Dia nak berbincang ke macam mana sekalipun, dia lah waktu tu waktu kemuncak pada hari pertandingan tu. Okay, mungkin ada yang macam confused sikit,
alatnya kat sini, pelajarnya kat sana, nak programnya macam mana. So secara ringkasnya saya kata pelajar dia akan buat remote access lah kepada laptop yang ada kat sini. Tapi jangan risau, kita akan ada facilitator yang membantu setiap college. So kita tak akan biarkan semua pelajar tu terkapar-kapar. Nanti kita akan bagi tahu software apa dia kena guna, step apa yang dia kena buat. So detail itu kita akan beritahu kepada peserta. So kita ada sedikit kerisauan lah kan bila kita cakap pasal online ni, macam mana lah tak try lagi, nak try. So kita memang akan ada sesi uji cuba. So waktu sesi uji cuba tu kita akan bagi peluang kepada kumpulan untuk dia bersedialah seolah-olah itulah hari pertandingan. Dia akan buat remote access, kita akan bagi persediaan lah. Tak adalah pada hari pertandingan tu dia terkebil-kebil setup ke apa ke kan dah ambil masa pula kan, sepatutnya berbincang tiba-tiba ambil masa untuk setup. So itu kita akan elakkan dengan kita adakan satu sesi uji cuba. So bila tuan-puan tengok surat edaran, saya pasti dalam surat edaran tu dia letakkan 1 dan 2 hari bulan Oktober. Tapi untuk makluman awal lah, saya nak maklumkan awal, kita pihak pengajar bercadang untuk menganjakkan tarikh pertandingan ini ke bulan 11. Okay? Sebab kita pun buat online, so sedikit fleksibel lah kan tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan pun tak perlu datang sini, tak ada isu tiket dan sebagainya, jadi fleksibel. Tapi maklumat lanjut secara rasmi kita akan inform dalam Telegram. So itu makluman awal supaya kita pun tak adalah panik kan, oh 6 bulan 10 dah ni, tak lama lagi nak prepare lah. So kita akan anjak ke bulan 11 insyaAllah kalau tak ada apa-apa. Okay. Ada juga yang tanya macam mana penilaian dia, penilaian ni. Okay, penilaian ini kita akan tengok macam mana hasil akhir pelajar tu buat lah dari segi fungsinya sistem tu sendiri. Dia praktikal ke, dia konsisten ke tidak, dia realistik tak dengan dunia sebenar. Apa yang tak realistik contohlah kan, kalaulah kita kata sistem menjaga tanaman, dia menyiram je sepanjang masa, itu dah tak realistik lah, dah tak sesuai lah. Kadang kita kena kira faktor cuaca, nak kena kira faktor keperluan pokok. Okay, so itu antara benda-benda yang kita tengok lah. Okay, mungkin ada juga yang akan raise question, kata kalau macam tu, kalau semua pasukan buat sama macam mana? Kalaulah setiap pasukan tiba-tiba come up with the same thing, semua sama kan, semua praktikal, semua hebat, kita akan tengok dari segi masa penghantaran kod dia lah, kod programming dia. Tapi itu bukanlah faktor utama yang kita akan tengok. Itu faktor yang kalau semua sama, itulah yang akan kita tengok. Tapi apa-apa pun, ini adalah subjektif kepada penilaian juri sendiri. So kita akan lantik juri luar lah. So berdasarkan dari segi penilaian dia lah. Ini secara rafli lah tuan-tuan. Apa yang perlu college sediakan adalah mungkin dia kena sediakan laptop lah. Kita rasa sekurang-kurangnya mungkin dia perlukan 2 laptop dan dia kena ada phone lah untuk dia download aplikasi Blink itu. Okay, tapi biasa smartphone ni biasa kita guna pelajar punya sendiri kan. Lepas tu kita minta college untuk sediakan ruangan yang selesa untuk pelajar dan juga yang paling penting kena ada internet yang stabil lah. Kalau tak ada internet yang stabil memang tak boleh lah sebab ini kan online. Okay. Syarat-syarat umum dia, kalau boleh kita nak berdetail bila semua orang dah masuk dalam grup, senanglah, tidak berterabur lah maklumat. Kalau saya berdetail kat sini pun mungkin nanti ada juga yang nak minta kita refer balik lah, nak kita hurah balik. Tapi secara umumnya antara syarat-syarat dia macam sepanjang pertandingan tu pelajar je kena ada dalam bilik tu, tak boleh ada orang lain. Syarat-syarat yang macam tu lah. Tapi apa-apa pun yang detail kita akan bagi dalam Telegram. Okay, maklumat terkini. So kita mintalah semua untuk segerakan pendaftaran. Tolonglah isi borang pendaftaran tu supaya kita boleh create group ataupun channel supaya kita pun apa-apa kita boleh berbincang kat situ kan dengan pengarah, dengan student. So nanti kita akan invite lah masuk. Bila kita dah ada details tuan-puan dalam borang pendaftaran tu, senanglah AJK kami nak uruskan. Dan sementara ni maklumat apa-apa yang rasmi kita akan letak di laman web Robomatics lah. Mungkin saya minta AJK untuk letakkan link kepada website di chat.
dengan mungkin ada link pendaftaran, borang pendaftaran. So borang pendaftaran tu tarikh tutupnya pada 26. 26 tu minggu hadapan lah. Okay. Okay, so itu di ruangan chat tu tuan-tuan boleh tengok lah, itu adalah link untuk web rasmi. Dekat situ pun ada borang pendaftaran, ada semualah kat situ. Okay, habis last slide. Last slide. Habis. Okay. So saya rasa itu sahaja yang benda-benda yang penting yang saya nak maklumkan. Cuma kita bukalah, kalau ada soalan yang tak jelas ke nak tanya, bolehlah tanya sekarang. Ke terlalu jelas pula taklimat tu sampai tak ada benda nak tanya. Dia tak ada soalan nak tanya. Kita minta pensyarah jangan terlalu rungsing lah. Mungkin ada yang tak familiar dengan Blink ataupun Arduino. Jangan terlalu rungsing. Kita bagi yang basic, kita bagi tutorial yang basic supaya semua orang ada ground lah, boleh bermula at somewhere kan. Dan kadang-kadang saya rasa kita bagi peluang lah kepada pelajar tu sendiri untuk figure out macam mana kan. Sekarang pun dah kepada student centered learning kan. So kadang-kadang kita kritik-kritik sikit, kita kritik dia sikit, kita respon sikit kat dia, dia bergerak sendirilah macam tu lah. Ya, Cik Syakirin, ada soalan ke? Assalamualaikum, dengar suara ya, boleh. Baik, saya nak tanya, nanti pelajar akan buat coding untuk Arduino saja kan? Boleh, apa dia soalannya? Pelajar akan hanya buat coding Arduino saja kan? Arduino dan juga Blink. Blink tu dia platform lah, tapi kita pilih Blink sebab Blink dia simple untuk orang yang beginner. Interface dia clean, kita kata comel lah dari segi tak adalah terlalu complicated, tapi kita akan tunjuklah dalam tutorial macam mana nak guna Blink tu. Okey, maksudnya Blink tu nanti pelajar akan remote device yang ada di Matric Labuan nanti kan? Dia? Pelajar nanti dia gunakan Blink tu untuk remote device yang ada di Matric Labuan pada hari tandingan nanti tu kan? Ya, betul-betul. Dia akan gunakan Blink itu untuk kawal device yang ada di KML. Okey, cuma saya nak tahu sebab dia punya konsep dia macam yang soccer yang lepas tu. Apa dia? Cik Syakir tak clear. Ada soalan ni kan? Konsep dia macam yang konsep yang soccer yang sesi lepas tu kan, yang worksheet sebelum ni. Dalam ke board tahun lepas, pelajar guna Blink juga, tapi Blink yang tahun lepas tu versi yang lama lah. Yang kat sini dia ada perubahan sikit, tapi tak complicated, sama saja. Kami akan tunjuk dalam tutorial. Dan soccer board dia tak develop coding. Dia tak guna Arduino. Yang ini kita sedikit lah step ahead lah, dia kena buat coding sikit. Maksudnya dia ada coding, dan tu coding tu dihantar pada hari pertandingan tu lah. Okay, sepanjang 5 jam tu kita akan bagi dia bekerja lah dalam satu bilik tu, kita akan monitor di dalam Google Meet ke macam mana, saya akan detailkan nanti. So dia akan buat remote access lah kepada kita punya laptop. So dia akan coding dengan coding seolah-olah dia berada di laptop, di hadapan laptop. Ya, betul-betul. Dia kat mana-mana sekalipun dia boleh, tak ada isu dia nak masalah dari segi nak hantar coding ke macam mana ke. Okay, jelas Cik Syakirin? Baik, terima kasih Okey. Cik Aziz, terima kasih Cik Syakirin. Cik Azizan ada soalan?
Encik Azrian ada soalan ke? Saya Encik. soalan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Zizan beli mic lain lah Zan. Okey kan. Cuba buka balik slide yang elektronik tadi. Uh, Okey, Encik Arizal. Apa ni saya tak berapa jelas. Sekarang ni apa persediaan pihak kolej dalam untuk menyediakan pelajar tu yang sepatutnya kolej lakukan untuk penyediaan pelajar tu yang sebelum hari kejadian, iaitu yang you cakap dia 5 jam. Macam mana saya pun baru masuk tadi tak ada akses. Tak apa. Cuba saya pun tak detailkan dengan jelas kan. Okey. Kalau kita tengok baiklah slide alat elektronik tu, saya cuma letak satu je, Note MCU ESP 8266. Tapi dalam lita tu nanti dia akan ada sensor-sensor yang berkaitan dengan agriculture. Okay, dia ada pump, water pump. Okay, kita akan bagi pokok pada dia. So persediaan dia dari segi mungkin dia kena tengok sensor-sensor apa yang berkaitan dengan agriculture. Macam mana dia nak coding, nak tulis programming yang kena guna sensor tu. Cuma mungkin kita tak berdetail lah sensor apa, kita yang itu waktu hari pertandingan baru kita akan beri. So mungkin ada kolej nak tanya, so kami kena beli Note MCU ESP8266 ni ke? Kami kena beli sensor-sensor ke? Itu terpulang pada kolej masing-masing. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa membeli itu boleh bagi persediaan kepada pelajar dari segi dia nak praktik ke, dia nak godek-godek sebelum hari pertandingan, bolehlah buat sedemikian. Terpulang kepada kolej masing-masing, nak beli boleh beli. Saya terlepas dia punya ni lah. Yang apa yang kita bagi tahu, sekejap saya cuba tengok sekejap apa maklumat yang kita bagi tahu tentang alat elektronik. Kita akan ada pokok. Kita akan bagi pokok kepada pelajar. Kita akan gunakan Note MCU ESP 8266. Kita akan ada water pump ni secara general lah. Kalau terlalu detail nanti terlalu bersedia lah pula. Dia tak ada elemen surprise lah pula kan. Nanti dia waktu pertandingan dia sekadar hantar je. Kita pun tak nak lah macam tu. Kita nak dia boleh apply apa yang dia prepare sebelum tu. Waktu pertandingan tu kita bagi tahu dia. Waktu pertandingan ni tiba-tiba dia mungkin dia expect ada satu sensor, mungkin ada lebih. Macam tu lah. Mungkin ada 3 ke, mungkin ada 10 ke. Yang itu elemen surprise waktu pertandingan. So sebelum pertandingan itulah preparation dia dari segi mungkin dia kena baca sikit sensor apa yang berkaitan dengan pertanian yang dia boleh guna dengan Note MCU. Mungkin dia nak baca extra Note MCU ni apa. Kita akan bagi tahu yang basic-basic lah. Adakah saya menjawab Encik Arizal soalan tu? So bermaksud Note MCU ni adalah apa ni? Circuit yang akan digunakan untuk oleh pelajar dalam coding lah. Coding yang digunakan untuk Note MCU ni Arduino lah. Ya, betul. Note MCU ESP8266 ni adalah dia punya main component lah. Kenapa kita gunakan component ni? Sebab kita nak dia punya Wi-Fi capability tu kan. Dia kan ada banyak lagi component lain, tapi ini adalah salah satu component yang kita rasa simple, sesuai dan kita boleh guna dia punya IoT lah dengan Arduino. Arduino and then control remotely dengan menggunakan Blink 2.0. Ya, betul. Kan? Betul. Kemudian semua sensor ni akan connected to the Note MCU ni lah. Ya, betul. Ada sensor. Ya. Sensor tu tak tahu bilangan sensor berapa, tak tahu. Tak tahu. Itu kita surprise. Surprise. Kalau tiba-tiba penganjur nak bagi tahu along the way, itu daripada penganjur. Tapi saya kata setakat ni maklumat dia itu je lah. Tapi saya berkata janganlah tanya kita berapa sensor, nak kena berapa Note MCU ke apa ke. Itu soalan-soalan yang kita cuba avoid untuk cakap lah. Sebab dia macam saya katalah elemen surprise waktu pertandingan baru tahu. Dan pertandingan tu bukanlah sejam 2 jam tuan-tuan. Kita bagi satu masa lah mungkin dalam 5 jam atau lebih. Supaya dia tak adalah terkejar-kejar dia nak buat benda tu. Macam tu lah. Tapi sebelum pertandingan pun masih banyak lagi masa untuk preparation lah dari pensyarah sendiri dengan student sendiri.
Lah dia tu yang saya nak tahu apa persediaan pensyarah yang sepatutnya. Kita guru pengiring memang kita cari pelajar kan, tapi dari segi nanti pelajar akan tanya, so nak buat apa kan? So at least kalau you dah Betul. beritahu macam gini, kita tahu lah, okay, you need to prepare in terms of coding menggunakan NDONC, Blink Betul. 2.0 bla 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 kan. Itu Betul. je. Ni tadi kan tengah nganga guru pengiring tengah nak buat apa lah, select lama je tak apa, Betul, nanti betul. kita ajar. Kan? Sebab itulah dari tutorial kita pun dia boleh work out from that lah, daripada tutorial dia. Oh, dia nampak Blink macam ni, Node MCU macam ni. Okay, kita tunjuk macam mana nak nyalakan LED dalam tutorial. Tapi dia kena apply lah kat benda lain. Lebih kurang macam tu lah saya boleh kata. Semua tutorial tu kita tak release lagi. Tutorial tu kita akan tambah lah from time to time mengikut keperluan lah. Ada lagi soalan? Kalau saya explain macam tak jelas tu, tuan-tuan bagi tahu je lah. Sebab kita pun tak nak lah nanti pengesyarah pun macam tak jelas kan. Tentang pertandingan ni dah lah pertandingan yang baru. Ya, Cik Syakirin. Ada soalan Cik Syakirin? Ada. Saya nak tanya, untuk macam hari pertandingan tu nanti pelajar akan duduk dalam satu bilik kan? Ya, betul. Okey, pelajar duduk dalam satu bilik, maksudnya pensyarah pengiring memang tak boleh duduk dalam bilik tu lah, pelajar sajalah. Cik Syakir terpotong lah soalan dia. Apa dia sekali lagi boleh? Maksudnya pada hari pertandingan tu pensyarah pengiring tak boleh bersama dengan pelajar lah dalam bilik tu. Ya, betul. Kita macam kuarantinkan dia lah dalam satu bilik. Hello, So tak adalah orang yang ganggu dia. Dengar. Dengar suara saya? Ni maksudnya pensyarah pengiring tak boleh duduk dalam bilik lah, dalam bilik yang pelajar yang dah kuarantin tu. Ya, betul. Cuma dia je lah kita bagi ruang untuk dia sahaja, 4 orang ahli kumpulan tu untuk bekerja bersama-sama. Dia tak ada orang luar yang masuk ke dalam. Luar, sebelum saya lupalah pasal dia punya litar elektronik tu, kita akan bagi semua sama untuk semua college. So dia tidak ada isu college lain dapat sensor lebih, college ni dapat sensor kurang, tak ada. Semua orang akan dapat litar yang sama lah. Jadi yang berbezanya dari creativity student tu sendiri lah nak build Arduino programming dia macam mana, nak build Blink dia macam mana. So kita kata sistem lah. Sistem dia berbeza tapi setting elektronik dia sama untuk semua. Sistem IoT. Senario tu sama untuk semua? Senario yang macam mana tu Mesti dia ada problem solving punya question lah, apa perlu dia buat, apa semua pun sama je ke berlainan dari segi tu? Kita tak akan ada bagi macam problem kepada student. Kita bagi maklumat berkenaan dengan litar je. Terpulanglah dia nak buat macam mana. Dia nak program macam mana tu terpulang pada dia. Kita tak ada macam satu situasi, petani sekian-sekian, tak ada. Yang ada hanyalah litar. Dia boleh program ikut kreativiti dia. Kalau dia rasa realistik untuk dia pump air tu berterusan, itu daripada dia. Kalau dia rasa realistik untuk pump 5 minit ke, itu daripada dia. So nanti juri sendiri akan nilai lah adakah apa yang dia rasa realistik tu realistik juga pada juri. Adakah saya menjawab Cik Arizal? Boleh. Jadi maksudnya you bagi barang-barang, so dia fikir macam mana nak buat lah. You pakai sensor sekian-sekian, bla bla bla, ada pokok. You fikir nak buat macam mana. Gitu. Ya, betul. Untuk makluman, kita punya juri, dia memang kita lantik juri yang dalam bidang inilah, dalam bidang IoT, dalam bidang pertanian. So juri dia realistik lah pandangan dia. Kalau ambil pandangan saya mungkin tak realistik kan, pandangan pensyarah pun tak realistik sangat. So kita ambil juri yang realistik lah. So minta tuan-puan jangan risaulah berkaitan dengan benda tu. Dia mestilah realistik untuk petani tu. Dia tak boleh lah realistik. Kita boleh kata bila dia develop satu sistem tu, dia mestilah realistik untuk petani tu guna. Dari segi perspektif petani lah. Kalau dia buat satu sistem yang realistik untuk dia je, tak terpakai lah di situasi yang sebenar kan. So bila mungkin tuan-puan jumpa dengan pelajar, kena tekankan dia. Apa yang dia nak buat tu kena realistik dengan petani. IoT yang untuk petani.
Tarikh pendaftaran nama pelajar sama juga 26 bulan Ya, kita tarikh tutup pendaftaran kita 26 lah. So ada masa sikit lagi untuk tuan-puan cari student yang ni lah. Sudah asyik bertukar-tukar ni yang pening sikit ni. Keluar masuk. Kami sendiri pun belum lagi ada ni lah, ada dari segi student dengan persyarat pengiring. Untuk maklumat tuan-puan lah, kami punya team untuk IoT Agro Challenge, persyarat pengiringnya memang bukan daripada kalangan NJK, sebab ada maklumat-maklumat yang kita tak nak bagi tahu kan. So kita pun berlaku adil lah. Dan setahu saya lah, kalau saya tak silap, saya dimaklumkan untuk tim KMS sendiri, persyarat pengiring ni bukan yang computer science, sebab yang computer science semua dah jadi AJK. Dia kena cari bidang lain lah. So janganlah takut kalau macam kita pun macam tak alert sangat dengan Blink ataupun Arduino, tak profession sangat. So dia tak ada isu lah saya rasa kat situ. Kita bagi je pada pelajar. At the end of the day, dia akan belajar something juga daripada sini. Itulah matlamatnya tu. Lecturer KML yang jadi pengiring ni sendiri tak akan tahu apa-apa saja maklumat yang kita nak bagi waktu pertandingan tu. Maksudnya semua orang akan dapat waktu pertandingan lah. So kita kawal lah dari segi data-data tu, kita kawal betul-betul lah. Tak nak ada bertindih. Nanti JK juga yang jadi pengiring kan nanti, itu macam tak adil lah pula. So maklumat yang jelas kita akan bagi tahu di Telegram secara rasmi. Kalau telefon saya pun apa-apa saya akan cakap dalam grup secara rasmi. Melainkan itu memang perlukan perhatian kami dari segi mungkin ada benda-benda yang kita kena settlekan, kami akan respon lah. Tapi kalau maklumat apa-apa kaitan dengan elektronik yang kita rasa semua orang kena tahu sama, kita akan bagi tahu di channel secara rasmi. Okay, ada lagi soalan? So mungkin tuan-tuan boleh tengoklah ada borang pendaftaran di dalam chat box tu. Ada Google Site juga, so boleh klik lah. Tapi kalau tak dapat nak save pun boleh tengok kepada Google Site lah. Dekat sini ada dalam kita punya laman rasmi untuk Robomatrix. Cik, yang masa macam kawalan pesyarah guru pengiring masa pertandingan tu atas kejujuran masing-masing lah kira kan? Dia tak ada satu ni. Okay, dalam waktu dalam bilik itu kita akan minta pelajar set up satu Google Meet yang kita boleh nampak semua orang bekerja lah dalam tu. Saya cadangkan Google Meet tu diletak dekat corner lah. Okay, so kita akan pantau lah. Itulah cara kita untuk pantau yang selebihnya itu kejujuran daripada tuan-tuan dan puan-puan lah. Kita akan minta supaya Google Meet tu sentiasa di-display lah sepanjang pertandingan tu. So kami punya AJK, kami punya facilitator, kita akan nampak setiap college dia bekerja di dalam ruangan masing-masing melalui Google Meet tu. Itu jelas So dari segi persediaan tadilah, kalau rasanya college perlu beli komponen elektronik yang kita sebutkan tu, itu terpulang pada college masing-masing. Yang ataupun rasa-rasa macam nak kena try sensor ni lah, nak sensor tu lah, nak kena try pump ni lah, itu terpulang pada tuan-tuan. Kami tak kata jangan beli, kami tak kata beli. Itu terpulanglah persediaan masing-masing. Mungkin ada yang nak pinjam, silakan. Kalau ada nak sewa, silakan, terpulang. Ya, Puan Normadiah. Ada soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar. Saya just nak tanya, macam pertandingan tu yang pelajar kuarantin 5 jam tu, maknanya dia orang sahaja semua perlu dalam waktu yang sama lah. Dan habis 5 jam baru pertandingan tu mana? Boleh sekali lagi, Puan? Soalannya sekali. Kan tadi okay, tadi Cik ada mengatakan yang
kuarantin 5 jam tu, Aha. pelajar di kuarantin 5 jam dalam bilik tu kan. Aha, ya betul. Di mana semua kolej yang samalah di kuarantin. Ya betul, kita akan laksanakan semua kolej dalam masa yang sama lah. So semua akan sama-sama lah, kita tak ada kolej ni pergi dulu, kolej tu kemudian, tak ada. Kalau kita buat macam tu nanti bocor lah maklumat-maklumat yang kita tak nak bagi awal. So semua kolej kita akan selaraskan masa. Katakanlah mungkin kita set daripada pukul 8 sehingga pukul 1. So daripada pukul 8 sehingga pukul 1 lah diorang akan berada dalam bilik itu. Okay, so lepas pada 5 jam tu baru start macam lawan lah. Lepas daripada 5 jam tu kita akan beri ruang lah kepada juri untuk nilai lah apa yang peserta dah buat. So lepas 5 jam tu bolehlah dia nak keluar ke tak apalah. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, Cik Aziz. Okey, macam ni saya nak tanya, nak minta macam ni, kalau boleh pihak penganjur boleh tak buat katakan contoh ambil satu slot ke satu hari yang kira free, maksudnya kita buat satu macam kelas lah, maksudnya untuk kami pihak guru pengiring ni ataupun pensyarah pengiring ni tahu sedikit asas untuk macam mana nak kontrol billing, macam mana nak coding Arduino secara basic lah. Kurang-kurangnya pelajar akan tanya kami ada tahulah serba gambaran secara ringkas. Kalau boleh lah, kalau tak boleh tak apa. Okey, itu saja. Terima kasih. Kalau dari segi itu, AJK kami akan sediakan tutorial lah. So pensyarah ke pelajar ke dia boleh follow tutorial tu. So tutorial yang kita buat tu even perkara basic macam nak install pun kita tunjuk. Okey. Terima kasih. So Assalamualaikum. Test run akan buatkan juga kan? Ya, kita akan buat test run lah supaya taklah semua orang terkebil-kebil, tak tahu macam mana nak buat remote access ke. So kita akan buat test run sebelum pertandingan lah. So kita akan maklumkan nanti. Macam soccer board pun dulu kita ada test run juga. Untuk IoT Agro ni kita punya test run tu lagi serius lah, sebab kita pun faham pelajar mungkin dia tak pernah guna apa-apa software remote access ataupun tak pernah guna Blink, tak pernah coding jauh-jauh. So kita akan bagi dia sesi uji cuba supaya dia pun tak rasa nervous sangat pada hari pertandingan tu. Okay. Untuk pensyarah sendiri, untuk pelajar juga boleh follow kita punya tutorial, sebab supaya tutorial tu macam kita boleh ulang-ulang lah. Kalau kita bagi dengan pelajar pun dia akan ulang benda yang sama juga. So apa-apa pun maklumat tutorial, apa-apa untuk pensyarah sendiri, bukan untuk pelajar je, kita buat pun untuk pensyarah juga. Even kita punya team ni pun sebenarnya bukan semua ada pengalaman guna Blink dengan guna Arduino. So kita punya ukuran adalah bila dia tengok pun, pensyarah-pensyarah yang tak tahu pun bila dia tengok dia faham sikit. So boleh tengok kita punya YouTube. Tapi sekarang ni video kita masih private lah sebab kita tengah finalize sikit. Kita boleh release juga awal, tapi sebenarnya kita tunggu tuan-puan habis mendaftar dulu. Habis mendaftar dululah baru kami release supaya semua orang adil lah kan, sama lah. So jangan risaulah berkaitan dengan tutorial tu, kita akan cuba provide yang mana perlu, kita akan cuba provide. Okay, ada lagi ke soalan? Okay, ada lagi tak? Tak ada. Hello. Ya Cik James. Yes, maaf ya, saya dari Lembang. Ini bising sedikit. Boleh tak ada video kah macam teaser ada kah? Video teaser, maksud Encik James. Ya, macam kalau ada, ya kalau walaupun dia benda baru, kalau ada enjoy juga nak tengok. Itu aja. Itu saja. Kita sebenarnya dah banyak buat preparation dari segi video. So kita akan letak semua dalam YouTube channel.
Kita sebenarnya tengah berkobar-kobar ni nak release sebenarnya benda-benda yang kita dah prepare. So cumanya itulah saya tunggu semua mendaftar dulu. So nanti apa-apa video-video teaser sebab kita faham ini macam baru kan. So mungkin ada yang macam nak tengok visual lebih jelas, nak tutorial. So kita akan provide semua dalam channel YouTube lah. Saya menjawab Okay, Cik thank you. Okay, alright. Thank you. Okay. Ada lagi tak soalan yang mungkin ada yang tidak jelas ataupun yang kurang pasti ke? EJK ada nak tambah ke? Okay, ramai yang tanya lah sebenarnya ini program ni online ke? Ya, program untuk Robomatic pada tahun ni kita laksanakan online dah. Sebabnya kenapa? Pada tahun lepas lagi preparation kita tak bersedia untuk endemik. Kita ingat semua akan jadi masih online. Tapi bila kita dapat tahu ada Kakom semua dah buat face to face, kita mungkin preparation kita tak sempat lah tahun ni. Dari segi bajet tu, dia bila nak kena buat face to face tu, banyak pula lah yang nak datang sini kan. So banyak pula lah aliran duit dia tak bersedia daripada tahun lepas. Tapi kita laksanakan secara online lah sebab memang dari awal preparation kita dari segi online. Cumanya pada tahun hadapan insyaAllah ada lagi Robomatic yang kita akan anjurkan secara face to face. Kita akan anjurkan insyaAllah pada awal tahun 2023. Robomatic 2023 pada awal tahun hadapan secara face to face. Mungkin tahun inilah kita stick kepada online. Tapi masih juga kita sebenarnya excited juga tuan-tuan dan puan sebab IoT ni kalau online dia baru realistik kan, baru nampak betul IoT dia. So dari segi online ke offline ke, saya harap semua pun bersemangat jugalah nak laksanakan kan. Ada orang prefer face to face tapi saya boleh kata tahun ni kita buat online. Tahun depan kita buat face to face. Ada awal tahun punya Robomatic insyaAllah. Apa-apa nanti kita akan roger-roger juga geng-geng yang sama ni. Nak tambah ke EJK? Tak ada. Okay, so ada lagi ke soalan? Mungkin dah tak ada soalan. Okay, so apa maklumat, tuan-tuan boleh rujuk dalam website Robomatic, okay. Dan saya rasa di dalam surat edaran pun ada nombor telefon pensyarah yang boleh dihubungi. Dan saya tahu juga dalam ni ada juga orang kuat KML dulu-dulu yang tahu jugalah contact numbers kita punya lecturer tu. Bolehlah berhubung kalau ada apa-apa masalah. Saya nantikanlah pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan sebelum 26 ini supaya kita akan blast apa-apa information terus direct ke dalam group Telegram. Cuma sekarang kita tak ada info, kita tak boleh nak buat group lagi. So insyaAllah apa-apa sahaja maklumat rasmi, bila dah ada group kita akan bincang di situ. Kalau ada apa-apa persoalan sebelum tu boleh hubungi kami jugalah. Okay, so saya terima kasihlah kepada semua pensyarah walaupun kita terpaksalah buat taklimat waktu weekend kan sebab hari weekdays kita ada kelas sebagainya, bercanggah-canggah lah pula jadual semua orang. So terima kasih masa yang diluangkan untuk kita. So insyaAllah nanti apa-apa kita jumpa lagi lah. So nanti rakaman ni kami akan kongsikan di dalam site. Nanti kita akan letak link. Okay, terima kasih semua. Terima kasih. Thank you for the Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama.